Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim al-khair ya karim. Amma ba'd. Pertama-tama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia, kesian belas kasih sayangnya Allah pada kita. Di malam ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memilih diri kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh malam ini dapat bawa bekal dalam kehidupan kita seharian, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pada kita berbentuk pahala, tingkatan darjat ketinggian akan kita dapat merasainya setelah kepada kematian kita. Berhubung dalam pengajian kita mengenal diri, sebelum daripada kita masuk pengajian fiqh kita, di mana kita tahu dalam pengenalan diri ini adalah salah satu daripada cara uslub untuk kita takarrub diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kalam-kalam daripada ulama-ulama tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri dia, maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dek kerana ramai daripada manusia di hari ini tak mengenali diri dengan sifat-sifat kekurangan dalam diri, maka mereka tak dapat nak mengenal kehebatan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat daripada tu, segala pengibadatan, bentuk rupa ibadat tak dapat disempurnakan dengan sepenuh-penuhnya. Walhal Nabi SAW telah menakalkan bahawa mari perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku dah sempurnakan dah, agama ni dah sempurna dah. Dari bentuk pengibadatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala nak memenuhi dengan cara yang sebenar, cara yang terbaik yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW pun telah dibuat. Maka contoh tauladan itu telah Allah Ta'ala sempurnakan. Pengajaran daripada Nabi SAW juga telah sampai pada kita, cara pengibadatan kita kepada Allah Ta'ala, cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cara untuk kita mentakarubkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudah katanya dalam segala uslub kehidupan kita manusia, maka telah disempurnakan oleh Nabi SAW, dan Allah Ta'ala telah iktiraf kesempurnaan tadi telah disempurnakan oleh Nabi SAW. Tapi kerana kita tak dapat menyempurnakan ini tadi, kerana kita tak mengenal diri kita. Jadi cara jalan untuk mengenal diri kita dengan sebenar-benar kenal kita siapa? Kita adalah hamba. Jadi pengibadatan kita nak sampai kepada martabat kita mengaku kata kita ni hamba Allah, maka perjalanan inilah diharungi oleh alim ulama yang dikatakan ulama tasawuf. Pembawa ke dalam ilmu ni tadi kenalah melalui riadah, kena melalui mujahadah, barulah akan dapat merasai diri kita sebagai hamba. Adapun dari segi syariat adalah untuk membenarkan akan diri kita, kebenaran diri kita ni sebagai hamba, mengaku pada lidah kita sebagai hamba saja, maka dilaksanakanlah segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena semaya, kita kena puasa, kita kena zakat, kita kena haji. Segala rukun-rukun Islam tu kita akan dapat bawa dalam kehidupan kita. Tapi bila kita ni menduduki dalam satu jalan pula, kita letak diri kita dalam kaedah dalam agama kita juga,
iaitu dalam tarekat. Tarekat ni dia membawa ataupun membawa diri kita kepada mengenal akan diri kita. Yang dikatakan sebagai tarekat pengajaran untuk mengikat diri kita dalam syariat, mengikat diri kita dalam aturan agama. Maka di sinilah akan datangnya untuk dapat kita kenal diri kita. Dan jangkau yang ketiganya, apabila kita masukkan diri kita dalam hakikat, maka dia akan mampu bawa diri kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan dalam ilmu hakikat. Datu lagi kita jangkau kepada naik kepada taraf yang keempat, iaitu taraf ma'rifah. Dalam ma'rifah ni tadi sampai kepada tahap kita akan mampu mengenali sejati akan diri kita. Saat ni kata kenal diri dah, tapi nak kenal dengan sebenar-benar kenal, jadi sebagai insanul kamil. Siapa insanul kamil? Yang dimaksudkan dalam kitab-kitab iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahap yang kedua iaitu para sahabat. Taraf yang ketiga iaitu para tabi'in. Kemudiannya berlangsunglah kepada para aulia. Mereka-mereka ni akan dapat mengenal diri dengan sebenar-benar kenal. Syariat dikerjakan oleh diri kita. Tubuh badan kita ni lah yang menjalankan segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mula daripada kita beristinja, kalau dari segi kita pengibadatan kita kepada Allah Ta'ala, nak bawa kepada semaya ni daripada istinja tubuh badan kita. Daripada situ kita naik kepada wudu tubuh badan kita juga. Dan kita mendirikan semaya, bermula daripada sembahyang sunat kepada sembahyang fardu, dan segala-gala sembahyang-sembahyang sunat yang lain kita kerjakan. Maka ini dikerjakan oleh diri kita, tubuh badan kita. Adapun kalau kita masuk kepada tarekat, iaitu masalah dari segi kerja ni tadi, dia tumpu kepada hati. Bukan kepada anggota dah, tapi kena bercara tentang hati. Nah, kena bagi masa kepada hati, kena renung kepada hati. Masuk kepada hakikat, nah, dilalai kepada hati pula, iaitu jiwa. Mengandung kepada dalam masalah roh kita. Tapi bila sampai kepada satu lagi taraf, iaitu ma'rifat, maka pengibadatan kita akan kerjanya iaitu dapat merasai. Rasa kita dalam semaya ni rasa bernama. Perasaan itu akan datang bila kita dapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala kerazatan, kecintaan ataupun kerinduan kita akan dapat kita selesaikan bila kita beribadah, iaitu semaya ini tadi. Orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya menyembah Allah Taala sembahyang. Kita sembah-sembah ni tadi, bila mana kita kena merasai dalam diri kita, kita habiskan segala kekuatan dalam diri kita, segala keilmuan dalam diri kita, segala anugerah, pemberian, kekayaan, pangkat, darjat dan sebagainya, kita kena utuhkan segala-galanya. Barulah kita duduk di dalam pengibadatan kita kepada Allah Ta'ala. Selagi orang yang dapat ataupun selagi orang duduk dalam diri sendiri, dari segi keilmuan, dari segi harta benda, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, selagi dia tak dapat gutuhkan benda tu, hancurkan benda tu, rendahkan benda tu, maka dia tak akan dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Jadi kalaulah hanya duduk dalam syariat saja, maka ia hanya merasa kosong. Di sinilah ulama-ulama menyatakan kata, kalaulah orang ni dia ibadat, mengaji, puasa, zakat, sedekah, segala amal ibadat dia buat juga bentuk rupa syariat. Ada rupa syariat, aturan-aturan, rukun-rukun, syarat-syarat dia buat. Tapi kalaulah dia buat begitu saja, maka kosong. Amalan dia tadi kosong. Sebab apa? Sebab amalan syariat ni tak boleh tidak, dia kena bergantung dengan hati juga. Mana dia? Iaitu semua amalan.
Innamal a'malu binniyat. Amal segala amal dia kena gantung dengan niat. Niat jatuhnya di mana? Niat jatuhnya di hati. Amal ibadat kita nampak khusyuk. Nampak kita ni orang panggil dari segi pakaian, dari segi tingkah laku nampak molek. Tapi kalaulah niat dalam hati ni tadi selain daripada Allah, maka kita punya amal tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak dikira dalam syariat. Walaupun nampak syariat molek, tapi syariat tadi telah punah. Kerana apa? Kerana tak dihubungkan dengan niat yang betul kepada Allah Subhanahu Ta'ala sahaja. Ada campur dengan syirik, ada campur dengan wujud, ada campur dengan sama'ah. Segala amalan yang dibuat bukan kerana Allah. Sebab itu amal ni kena dengan niat. Kalau tak ada niat, rupalah amalan tu rupa, nampak rupa, tapi kosong, tak ada nilai, tak ada harga. Jadi syariat ni tadi, walaupun duduk dalam maqam syariat, perlu kita jaga juga. Bukan sekadar kita niat, akhirnya semayang niat. Semayang pun dia kata niat. Walaupun syariat kata nampak betul, niat tak betul, tak jadi juga. Maka aku niat, niat betul kerana Tuhan. Maka itu tak memadai juga, tak dibenarkan dalam agama kita juga. Lepas tu kalaulah kita menyembah Allah Subhanahu Ta'ala, sembah, kita nak kecek di malam ni masalah kita menyembah. Duk sembah gapo lah ni? Kalau orang kafir dia kata orang Islam ni sembah orang kata apa? Batu hitam. Mana? Kaabah tu. Dia rasa orang Islam ni menyembah Kaabah, dia ngadak kepada Kaabah. Orang yang duduk di Mekah sendiri pun sujud depan Kaabah. Orang luar daripada Mekah sendiri pun ngadak waktu juga. Sampai kita ni Malaysia pun paling ngadak kita kepada Kaabah. Maka orang bukan Islam kata orang Islam ni menyembah Kaabah pula dah. Itu rupa yang dinampak oleh orang bukan Islam. Jadi sembahan kita ni hanya kepada Allah. Lepas tu bagaimanalah perasaan kita nak mendatangkan dalam diri kita, kata kita menyembah Allah, kalaulah kita tak dapat merasai. Itulah sebabnya segala syariat, kesempurnaan ibadat ini tadi dicontohi oleh Nabi SAW. Bila kita tak dapat merasai pengibadatan kita kepada Allah ni tadi, maka segala sunnah-sunnah dalam diri kita hilang. Kita tak ada nak rasa nak buat segala sunnah. Dari segi apa? Dari segi pakaian, dari segi akhlak, dari segi tingkah laku, dari segi segala-galanya dalam pengibadatan ni kita tak ambil contoh kepada Nabi SAW. Walhal Nabi SAW ni uswatun hasanah. Contoh tauladan yang paling molek sekali. Pengibadatan kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Taala bila kita contoh tauladan yang kita buat dalam ibadat tu contoh yang terbaik, iaitu contoh Nabi SAW. Tapi kerana kita tak dapat bawa dalam diri kita perasaan kita duk menyembah ni kepada pijuk. Kita kata Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, tapi perasaan tu tak mari. Sebab itu dalam syariat kita buat dalam ibadat kita, tapi kena menyertai dengan niat yang betul. Kalaulah kita duduk dalam tarikat, penjagaan dalam tarikat dari segi zikir, tazkiyatun nafs, kita mula menjalani, kita mulalah jaga hati kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga dalam segala gerak-geri kita. Ingat kepada Allah Taala dalam fikiran kita, dalam zikir kita, dalam rohani jiwa kita. Paling semua, walaupun ada lintasan hak mari, hasutan hak mari daripada jiwa kita sendiri, daripada syaitan, daripada nafsu kita sendiri, duk paling semua. Ingat semua. Orang panggil dalam jagaan tarikat, didikan daripada guru, didikan daripada guru yang mursyid, ajar kita bagaimana kita dalam perasaan lagu ni, nak buat lagu mana, maka dia beritahu pada kita kena buat baik ni, kena buat baik ni. Ada jagaan daripada guru yang mursyid, orang panggil tarikat.
maka ia akan mengenal akan siapa yang disembah. Ada perasaan akan datang. Naik kepada hakikat pula, maka akan sampailah kepada yang disembah. Akan merasai dalam diri kita sampai kepada yang disembah. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai lagu mana? Bukan sampai dari segi fizikal ataupun kita nisbahkan dengan mata benda dunia ni. Sampai ni kira lagu mana? Kita nak pergi kepada Bangkok. Maka kita duduk sini, lepas tu kita mulalah bergerak sampailah kepada Bangkok sana. Maka kita sapa tempat tu, kita kata kita sapa. Tapi dalam ilmu tasawuf ni tadi tak boleh dinisbahkan pada jarak, kerana Allah bukannya jatuh pada zat Allah Ta'ala jarak, masa, kedudukan, tak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia Tuhan yang ada jarak, yang ada masa yang berlaku padanya, iaitu hantu, bukan Tuhan. Itu hantu. Tapi kerana kita tak memahami benda ni, maka kita rasa perasaan. Inilah perasaan jagaan ni lah kena dijaga, kerana terkadang-kadang dia mari daripada lintasan-lintasan bisikan-bisikan daripada syaitan. Lepas tu kalau kita naik kepada peringkat yang keempat pula, iaitu marifat, maka tidak ada lagi halangan kepada kita, kepada Allah SWT. Ada halangan? Tak ada halangan. Susah pun boleh beribadat, senang pun boleh beribadat. Ada tingkatan darjat ketinggian. Ada ni orang yang tak ada langsung ketinggian dalam masyarakat, tak ada masalah. Ada masalah ke kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hati kita nak berhadap kepada Allah Taala, tak ada masalah. Kita saja yang ada buat jadi masalah. Contoh kata kita ni, dalam masalah semayang. Semayang, kita rasa semayang ni pakaian kita cuma. Kita yang buat masalah. Masalah tu sungguh tak? Masalah sungguh. Tapi adakah masa yang menyebabkan kita boleh tinggalkan semayang? Di sinilah penggantungan ilmu syariat dan ilmu hakikat kena kapuh sekali. Apa yang kita nak oyak sini dalam pembawakan kita dalam hidup ni tadi, kita kena merasai kita ni sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang oleh Allah Taala. Takkah kita telah bicara ataupun baca yang terdahulu, kita ni diajar oleh Jibril alaihissalam, hadis Jibril menghadap Nabi SAW, tanya Nabi SAW, apakah dia Islam? Maka bila ditanya, Nabi SAW jawab, maka dia kata benar, 5 rukun Islam. Apakah dia iman? Maka Nabi SAW jawab, 6 rukun iman tu. Maka dia juga kata benar, ma huwa ihsan? Apakah dia ihsan? Di sinilah kita nak merasai kata kedudukan kita di mana sahaja, keadaan apa sahaja, kita ada merasai kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, ketahui oleh Allah atas segala perbuatan kita, sehinggakan lintasan-lintasan dalam hati kita pun ditahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak jaga ni nak duduk sini ni, barulah kesempurnaan orang ni jadi orang benar-benar orang beriman, orang yang dikatakan diiktiraf oleh Nabi SAW, diiktiraf oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi kalaulah kita duduk atas dunia, perasaan ni tak mari, maka kita duduk sekadar duduk di Islam dan duduk di iman. Duduk iman memada tak? Duduk di iman tak memada. Kerana hadis Jibril ni ajar pada kita kena duduk makam yang ketiga pula, makam ihsan. Lepas tu dalam makam ihsan tu, inilah caranya yang ulama tasawuf ajar. Kita bermula daripada tarikat, hakikat dan ma'rifat. Pengenalan kita kepada yang menyembah ni tadi, tasawuf ajar kita ilmu yang membuka pengenalan dengan ilmu yang tak dapat nak diusahakan. Kita ni ilmu pengetahuan, kita boleh usaha. Anak-anak kita kecil-kecil kita ajar masuk sekolah tarikat, lepas tu masuk sekolah sanawi, pondok, sekolah saman, sekolah menengah, rendah.
kemudiannya masuk universiti, masuk RAM. Kemudiannya jadi gapo. Lepas pada tu jadi gapo? Nak jadi orang ke tak jadi orang? Tengoklah dalam pengajian tu. Kalau pengajian tu bawa kepada agama, bolehlah jadi orang sikit. Tapi kalau pengajian tu tak ada kepada agama, tak jadi orang. Orang ni lah ke mana? Iaitu orang ni dia kenal Tuhan dia. Manusia ni kena Tuhan. Tapi kalau lah tak ada ibadat langsung, maka orang panggil manusia ni tadi tak kenal Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan ni boleh diusahakan dan ada ilmu yang tak dapat nak diusahakan. Kita ni, contoh kata kita duduk sekarang ni, ilmu pengetahuan kita ada tak? Ada. Ilmu apa? Ilmu usul. Kenal Tuhan, Allah ada, Allah mewujud, ada tempat, tak ada tempat. Ada masa berlaku pada dia, tak ada masa berlaku pada dia. Tuhan duduk di mana? Kalau ditanya, maka dia kata, Tuhan tidak bertempat. Kita duduk belajar. Mada tak? Mada, fardu ain atau wajah ijmal, merangkumi sekaliannya, cukup dah. Tak apa dah, kita ni orang awam. Fardu ain kita lepas dah. Lepas tu, kita kena belajar lagi apa lagi? Ilmu fiqh. Cara pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikit sebanyak kita tahu dah. Kita mengaji dah. Hak mari ni lah. Hak tak mari tak dengar ni tadi, wallahu alam. Maka nak dapat pengetahuan dalam ibadat ni dapat ke tak? Wallahu alam. Lepas tu ada tak usaha? Kita usahalah mengaji dan sebagainya. Ini orang panggil dapat keilmuan. Lepas tu dapat keilmuan ni, dapat berasa tak kata kita ni dengan Allah Ta'ala kita ni hina. Allah Ta'ala ni agung, besar dan patut disembah. Tak ada berasa. Ngaji dah, lepas tu kan tak ada berasa. Maka inilah orang panggil ilmu tasawuf, ilmu yang tak dapat nak diusaha, melainkan tazkiyatun nafs, bersihkan hati ni. Bersihkan hati ni. Lintasan segala 24 jam mari lintasan semua dalam hati. Bila kita cara tentang hati. Tapi kalau kita tak cara tentang hati, duk mana pun rasa tak ada apa. Lalai dalam kehidupan. Daripada pagi sampai gelap, sampai esok pagi tak ada rasa apa. Pasal kita tak genung. Tak tengok di sini ni. Jekar je. Kita punya mulut dengan hati ni jekar. Tapi kita tak ada masa untuk cara dia. Tak tengok dia. Tak kelih pada dia. Kelih daripada apa? Kelih pada mata hati kita sendiri. Tengok, renung pada diri, jiwa kita. Kemudiannya ilmu tasawuf ni, ilmu yang bukan hanya diucap pada lidah, bahkan melekat pada segala tingkah laku perbuatan kita. Ilmu tasawuf ni bukan duk lidah. Lah ni lidah saja pandai kecek, haram, halal. Makruh, sunat, bid'ah, sunnah dan sebagainya. Boleh kecek berlaku. Kerana ilmu ni bukannya yang bangsa pada lidah. Ilmu tasawuf iaitu ilmu yang bangsa kepada hati. Zauqiyah, perasaan. Hanya perasaan ni dia berbeza-beza. Kalau hukum yang dibangsakan kepada hukum yang pada syariat ni tadi, kita serupa. Sebab itu kita tengok di tempat kita ni, semaya, serupa belaka. Kita Syafi'i. Beralih kepada tempat lain, India ke, Arab ke, dia ada mazhab lain lah. Cara semayang dia ada beza sikit. Tapi itu datang semuanya daripada Nabi SAW berlaku. Walaupun begitu, tapi kalau kita tengok dari segi ilmu tasawuf ni, setiap orang berbeza. Beza yang banyak, beza yang terlalu banyak. Tengok kita pagi saat ni, contoh kata pagi saat ni, ada orang berzikir, ada orang yang tak berzikir. Ada orang yang berzikir, contoh kata dia zikir berapa? Zikir 7 bulan. Maka dia beza tak dengan orang zikir 71? Zikir 71 tikah dia tu walaupun perbezaan tapi nisbah pada rohani, tikah langit dengan bumi. Perasaan tu heavy. Orang yang zikir banyak lagi lah perasaan dia yang dia dapat merasai, yang orang lain tak dapat merasai. Orang ni boleh baca Quran, orang ni tak boleh baca Quran. Perbezaan langit dengan bumi. Sebab itu bagi orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala mata hati dia gila nak cari jalan untuk cuci hati,
Kerana dalam pencucian hati ni Tuhan buka rahsia dia dengan kita. Ilmu tasawuf juga ilmu yang mengajar akan kita dapat ajaran sebenar agar segala sembahan kita tu betul kepada siapa sebenarnya kita sembah, sebenarnya amalan yang kita serah ni nak serah pure tumpu kita ni hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau tak, kita pesong dari segi tawajuh kita kepada ibadat ni tadi. Dalam ibadat kita kesok kepada benda lain, kesok kepada makhluk, tidak tumpu kepada Allah Ta'ala. Kepada siapa kita sujud sebenarnya, kepada siapa kita menumpukan hati kita, kepada siapa kita serah segala urusan kehidupan kita. Kalau kita tak bercara tentang ilmu ni tadi, maka segala-galanya ni tadi. Sujud kita tak ada dah sujud kepada Allah. Tumpu hati kita tak tumpu kepada Allah Ta'ala. Segala apa yang kita buat dalam urusan seharian kita ada maksud selain daripada Allah. Ilmu ni juga ilmu yang mengajar agar kita lihat akan ke dalam diri kita sendiri. Ilmu lain dia akan lihat kepada luaran kita. Kita kata dalam hukum fiqh, tengok kepada hukum luaran ni. Tengok anggota kita ada yang menghalang daripada kena air wuduk ke, adakah najis kita ni tak habis lagi, pakaian kita ni adakah cemar dan cuci, tempat semaya kita, bacaan kita, bacaan tok email kita tengok dari luar ya. Hasil daripada tu duk bergaduh dengan luar. Duk bergaduh dengan luar. Bala sama-sama kita pun bala dalam masalah fiqh, masalah hadis. Bala itu orang panggil ilmu luar. Tapi tengoklah kepada ilmu tasawuf, dia tak ada nak bergaduh sangat kepada benda luar, tapi dia bergaduh dengan diri dia. Aku ni bekno dengan Allah Ta'ala. Cuci ke cemar aku ni. Aku ni Tuhan kenal ke tak? Aku ni Tuhan sayang ke tak? Aku ni Tuhan redha ke tak? Duk gaduh situ ya. Jadi seperti apa artinya kita ada kita ni untuk ni ilmu tasawuf. Aku ni dihantar mari atas dunia ni untuk dulu dalam alam arwah lu tak apalah di sana lu tadi dah pensaksian dah kata Allah Ta'ala ni Rabb, Allah Ta'ala ni Tuhan, tapi Allah Ta'ala dalam alam solbi ayah kita, dalam perut mak kita alam rahim, atas ni lah ni atas dunia. Kenapa kena melalui alam-alam ni? Lepas tu sampai pada penghujung suknya, syurga ke neraka. Tapi aku mari sini buat gapo sebenarnya? Mari sini buat apa? Ni ilmu tasawuf nak bincang benda ni, nak bincang apa maksud kita diadakan, ada di sini buat gapo. Lepas tu kita belajar bagaimana erti jadi hamba kepada Allah. Jadi hamba kepada Allah yang tak ada gaji, yang tak ada tidur rehat sebenarnya. Kita ni sebenarnya jadi hamba tak ada masa tidur rehat. Orang zaman dulu, zaman Arab dulu, dia ada orang panggil hamba. Seperti mana Bilal, tengok Bilal, Kabab, hamba zaman dulu tu. Mereka ni jadi hamba. Diri dia ada tuai. Atas dunia ni ada tuai. Dia dikuasai oleh tuai dia. Nak buat gapo kena minta izin dengan tuai. Lepas tu dia ni buat gapo-gapo tak ada gaji. Tuai suruh buat ni, akik ni, dan sebagainya, tak ada gaji. Anak kuli zaman lah ni ada gaji. Buat kerja sikit nak upah, kerja sikit upah. Itu anak kuli. Tapi kalau hamba ni dia buat gapo, tuai dia suruh tak ada gaji. Waktu mana yang tuai dia nak panggil dia kena mari. Kalau tak, dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Dia ni dimurih oleh Allah Ta'ala. Dia berdosa. Lari malah duduk dengan tuai kena buat kerja sokmo. Lepas tu nak lari berdosa. Tak boleh. Dalam hukum syariat kita tak boleh. Orang hamba ni dia lari pada tuai, maka segala amal ibadat dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tu bahayanya.
Tapi dalam masalah kita ilmu tasawuf, kita faham kita ni bagaimana kita belajar untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajian kita. Kemudiannya, kita ni supaya kita ni dan bagaimana mengenal Tuhan iaitu Allah Taala melalui penghambaan diri kita yang sebenar. Kita tak ni kita kenal diri kita sebagai hamba. Lepas tu kita kenal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi di sini pengajian kita nak dapat mengenal kita ni menyembah Dia. Persembahan kita ni segala tingkah laku, akhlak, ilmu, pemberian harta, tingkatan, darjat, ketinggian atas dunia ni kita nak serahkan ke Tuhan ni tadi. Kita kena ada 3 asas. Pengenalan ataupun penghambaan kita kepada Allah Ta'ala ni bila mana kita mula renung, kelik kepada penciptaan Allah Ta'ala, alam ni. Kalaulah kita nak dapatkan rasa kita penghambaan kita kepada Allah, pengibadatan kita kepada Allah yang kita duk sembah ni, maka kita kena tengok alam ni juga. Sebab itu dalam ilmu apa? Ilmu usul. Ilmu tauhid. Maka dia ajar untuk kita kenal Allah Taala, lihatlah alam ini. Lihat alam ni kita dapat kenal Allah. Maka pertama sekali kita kena tengok, lihat, genung kepada penciptaan Allah Ta'ala. Lepas pada kita lihat penciptaan Allah Ta'ala, yang kita kata lafaz Allah, kita ngaji lepas tu dah. Lam yang pertama, lam yang kedua, lepas tu ha di belakang tu rahsia. Maka di sini kita tengok di atas ciptaan Allah Ta'ala. Cuba kita genung. Kalau orang nak pelihara burung, tengok burung. Tengok lah. Tapi mendalami dalam burung tu pula. Bukan tengok pada zahir, tengok pada sebalik daripada tu. Kita ni orang jenis orang apa? Duk main dengan ikan. Maka tengok ikan. Tengok ikan bukan tengok ikan saja, tengok di belakang daripada ikan tu pula. Maka di situlah akan Allah Taala campak dalam pengetahuan kita. Allah Taala akan datangkan makrifah kepada Allah. Tapi kita tak pandai nak lihat situ dah. Kemudiannya yang kedua, kita belajar, genung, tengok akan sifat Allah Ta'ala kepada alam ini. Alam ini yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Ta'ala. Mana kita bercara dah yang minggu lepas, yang minggu dulu, kita bercara dah masalah lafaz Allah tu sendiri. Maka kita tengoklah kepada sifat-sifat yang Allah Ta'ala zahirkan kepada makhluk ni. Maka di situlah Allah Ta'ala susukkan sifat-sifat dia. Kemudiannya kita tengoklah juga kepada nur ataupun taufik ke dalam hati kita sendiri yang Allah Ta'ala bagikan. Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Sekarang ni kita duduk di sini, maka dalam hati kita ada satu bicara kecek. Hati kita duduk kecek. Maka di dalam kecek ni lah kita genung, kita tengok apa yang Allah Subhanahu Ta'ala bagi kepada kita. Adakah kecek dalam rohani kita ni tadi berbentuk kebaikan, ataupun apa yang kita duk kecek dalam rohani kita ni tadi berbentuk kejahatan. Maka di sinilah memerlukan ilmu syariat yang ada dalam otak kita ni, pengetahuan yang mana hak, yang mana batin. Pengetahuan inilah yang menolong kita dapat mengenal kecek hati kita ni tadi, bercakapan dalam hati kita, dalam jiwa kita ni, adakah dia kebaikan ataupun keburukan. Maka nakkan kepada kebaikan semua ni tadi, tak boleh tidak, dia kena bergantung juga kepada dua atas ni saat ni. Tengok kepada penciptaan alam dan tengok kepada alam ni tadi sifat-sifat Allah Ta'ala. Ketiga-tiga ni tadi kita kena cantumkan. Jadi 3 dalam 1. Bukan kafe mek saja. Kafe 3 dalam 1. Ada sakar, ada kafe, ada susu. Masuk dalam gelas, kocok-kocok, jadilah kafe. Kita pun makan. Bukan itu saja, dalam agama ni juga kita kena kapuhkan. Tengok kepada ciptaan Allah Subhanahu Taala,
maka lihatlah di situ. Tengok kepada ciptaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala susukkan sifat-sifat dia dalam tu. Lepas tu renunglah ke dalam hati kita sendiri, tengok bisikir-bisikir yang tubik daripada hati kita. Lintasan-lintasan yang datang tadi, adakah datangnya daripada Allah Ta'ala ataupun datang daripada iblis ataupun nafsu kita sendiri. Pengenalan kepada Allah Ta'ala melalui ciptaan hanya ini orang panggil radak pertama. Tengok pada alam ni tadi, ini orang panggil radak pertama saja. Seperti seorang hanya mengenal seorang raja, orang ni dapat kenal raja kalau dia tengok apa? Dia tengok istana. Kita pergi tengok raja dah. Kita boleh temu raja tak? Tak boleh temu raja. Lepas tu kita dah tahu dah raja ni hebat. Raja hebat Raja kaya. Raja ni dia tingkatan dia, peringkat dia tinggi tak? Tinggi. Lepas kita tahu mana? Tengok tu, tengok dia punya istana dia, rumah dia. Megah, hebat, besar. Ada sinar-sinar, pintu gerbang dia saja bekno dah. Wih, hebat. Itu sekadar tu bagi kita ni tengok pada alam ni, nampak kepada ciptaan Allah Ta'ala ni, kena pada radak pertama nampak megah saja kepada istana tu. Lepas tu kita kenal nak lagi raja tu, tak kenal lagi. Sepatutlah kalau kita lihat sekadar kepada alam ni pun hanya peringkat pertama je dalam ilmu tasawuf. Peringkat yang kedua, mengenal melalui sifat-sifat. Tadi kita tengok dah tengok orang. Kita tengok orang ni, dia ni sokmo. Kalau mari sejik, ulur duit dalam tabung. Dalam 100 dah. Bukan 20 kau, bukan 10 kau, 100. Tengok pula, nampak 100 pula dah dia wui. Lepas tu dia ni baik benar. Dia wui orang makan, jamu orang, padah orang, sokmo lah pergi rumah dia. Makan. Baik sungguh. Dalam tu kita nampak sifat Allah Subhanahu Wa Taala Rahim. Sifat Allah Taala ni kaya. Orang ni pula, dia ni kena herdik, kena murih. Depan orang ramai tak murih. Kita tengok situ, kita nampaklah sifat Ghafur, pengampun Allah Ta'ala. Kita lihat pada sekalian makhluk ni sebenarnya kita nampak sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Radak ni tadi, segala yang kita nampak ni tadi, lihat dan kita faham segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu dikembalikan kepada pengetahuan terhadap diri kita. Kita dapat tahu, tengok tengok sifat-sifat tu Allah Ta'ala seperti tunjukkan kepada kita melalui makhluk dia, iaitu Allah Ta'ala memperlihatkan. Maka tidak adalah suatu yang terhijab pada diri kita ketika tu, kerana kita nampak akan sifat-sifat Allah Ta'ala zahir kepada makhluk-makhluk dia. Dan kita tahu kata Allah Ta'ala ni melihat, mendengar segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu kita akan faham. Ini apa dia? Adalah tauhid batin, orang panggil tauhid dalam. Tauhid luar ni, ilmu tauhid yang kita nak ngaji ni, tapi tauhid batin ni, dia akan faham dari segi apa? Bukan akal, tapi dalam hati. Dalam hati kita ni akan terlintas segala-galanya yang kita nampak ni, terlekat dalam hati kita. Tindak tanduk kelakuan sekalian makhluk-makhluk ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatan yang ketiga, bila mana kita tahu kata renung kepada kita tauhid dalam diri kita ni, apabila berlakunya kita tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan diri kita, maka kita akan dapat kenal yang kita duk sembah ni rasanya baiknya. Pengenalan melalui taufik, nur taufik hidayah. Dua tu dah orang panggil. Muncullah kita ni dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Nak sampai kepada hidayat, dia kena melalui taufik dulu. Pertunjuk Allah Ta'ala ni tadi, dia kena melalui taufik dulu. Ataupun dikatakan dengan bangsa kepada ilham, datang melalui jernihnya hati kita. Sebab itu dikatakan dalam ilmu tasawuf, hati ni dia seperti cermin.
bila cermin kita kena gosok semua. Nak hari kena gosok, 24 jam kita kena gosok supaya kita dapat pantulan daripada cermin tadi. Kalau kita cermin muka, nampak semula muka kita. Nah, kalau kata cermin jernih, kita nampak sebelah lek tu. Nah, tapi kalau lah cermin ni kabur dengan debu. Debu apa? Debu maksiat yang kita dok buat, debu syirik yang kita dok buat, wujub, sama'ah, segala sifat-sifat tercela ni tadi tepek pada hati kita. Sebelah lek tu nampak tak? Tak nampak, dah lah gelap. Akhirnya timbul sifat dalam diri kita, aku. Ni aku. Dah. Nampak aku belaka. Tu yang jadinya bila ditekan untuk keluar zakat, tak sah. Tu jadi siapa? Jadilah seperti Korun. Jadi untuk keluar zakat tak sah dah nak keluar zakat. Pasal nampak diri sendiri usaha. Hari ni orang tak keluar zakat. Sebab apa? Nampak usaha sendiri. Padahal kalau nampak sebalik daripada tu, maka nampaklah ini pemberian daripada Allah Ta'ala. Nah, tapi kerana tak ada masa dok kelabu cermin ni tadi dengan dunia, kelabu dengan nakkan tu, nakkan ni, maka hijablah diri kita. Cermin ni tadi jadi kelabu, tak nampak. Hati menjadi tenang kalaulah kita duduk dalam maqam ni, iaitu apa ya? Dapat taufik daripada Allah, hati tenang. Penglihatan rohani kita jernih, nampak akan ajar Tuhan ajar kita melalui segala gapo yang berlaku di sekeliling kita. Tuhan ajar kita. Ni adalah ajaran Tuhan ni. Tuhan buat lagu ni kita. Ini adalah ajaran daripada Tuhan. Adakah aku ni sabar? Adakah aku ni bersyukur? Kita dapat ni, ini adalah pengajaran Tuhan pada aku ni. Nampak tak tu? Tapi kalau tak ada, maka tak ada nampak lah. Nak murih-murih. Ni sebab tu, ni sebab ni. Tak ada nampak kata Tuhan nak ajar. Dan merasa diri dalam penguasaan, jagaan daripada Allah Ta'ala sentiasa 24 jam. Ketika ni, seorang itu tidak akan sombong, hasad, deki dan sebagainya kepada orang lain. Kenapa? Dia bahaya kata orang lain pun perasaan dia betul juga. Kita ni sama-sama tengah diuji oleh Allah Ta'ala. Demo kena uji baik ni, kita kena uji baik ni. Kita ni nak dekat dengan Tuhan, berjalan dengan cara baik ni, dan halangi dia baik ni. Demo dengan cara baik ni. Dengan cara demo. Sama-sama sebenarnya dalam nak berjalan menuju pada Allah. Lepas tu, kita ni Tuhan boleh lebih sikit. Contoh kata Tuhan beri ilmu sikit. Lepas tu kita nak sombong dengan orang tak ada ilmu. Tak ada sombong lah. Sebab ilmu ni pun Tuhan beri. Orang ni dia tidak ada ilmu. Kenapa? Tuhan takdir dia lagu tu. Lepas tu ada tak kita nak balas, mu kaya, aku sesak, aku nak deki kat mu. Ada tak? Tak ada dah lah. Sebab apa? Kita nampak sebalik daripada tu. Kemudian katanya panjang lebar ada lagi. Dalam masuk kita nak mengenal siapakah sebenarnya yang kita sembah ni tadi, maka perasaan ni kena bawa mari dalam diri kita. Tapi kalaulah tak ada, maka sembahan kita kepada Allah Ta'ala ni hanya terhijab pada dinding mihrab. Ulama kata apa? Bila kita duduk dalam sejid, maka kita semayang menyembah Allah Ta'ala ni terhijab di dinding mihrab ni. Dinding kalau dia nak semayang sak ni, dinding ni lacung gi tak? Tak dapat lacung gi sebab kita duk ada kita. Aku. Tak ada dalam perasaan kita mentadbir tadi dengan pemberian Allah Ta'ala. Aku dapat hadir sini, aku dapat akik tangan ni kerana Allah Ta'ala. Tak dapat mari benda tu. Maka rasa kita, bila rasa kita duduk dalam lingkungan kita berada tu tadi. Di mana kita berada, kita rasa kita duduk situ. Maka kita nak hijabkan, nak pecahkan hijab ni tadi, barulah kita akan dapat merasa di mana sahaja kita berhadap. Fa inna tuwallu sama wajhullah. Di mana sahaja kita berpaling, di mana sahaja kita berada, masa bila, di sanalah kita akan merasai kita berhadap dengan Allah SWT.
Mudah-mudahan kita hubung minggu depan insya-Allah. Allah Adam. 50 dah. Sikit. Kita masuk dalam fiqh minggu kedua, sujud sahwi tak habis lagi. Minggu depan kita masuk dalam kitab bab suluk. Masalah orang balah dalam masalah harta. Pandang buat lagu mana dalam masalah harta duk balah lah. Anak bini, tok tua, menantu, anak dengan bapa balah masalah harta. Lepas tu lagu mana nak selesai minggu depan. Hari ni kita masuk sikit lagi dalam masalah sujud sahwi. Su'ila ridhanhu, daripada seorang lelaki, tak ada kira lah lelaki pun perempuan pun, tapi wajah rupa dalam masalah agama ni banyak tertumpu kepada lelaki, kerana lelaki lah yang banyak beribadatnya, kerana orang lelaki dia penuh masa dalam beribadat. Orang Cina, orang Cina dia ada had, sebab itu orang Cina dia ada uzur, datang haid, tak boleh semaya weh, datang nifas, tak boleh semaya weh, tak boleh buat amal ibadat weh, nak baca Quran pun tak boleh. Maka di situ ada sekatai, orang panggil tahap. Kedudukan orang Cina ni rendah sikit. Maka dalam fiqh banyak ditumpukan royaknya pada orang lelaki. Walaupun begitu, dalam masalah ni boleh diiktimal juga, ditanggung juga kepada orang perempuan. Lagu mana masalahnya? Daripada seorang lelaki meniat ia semayang fardu zuhur. Dalam semayang, semua saat ni innamal a'malu biniyat. Nak semayang pun dia kena ada niat. Huzur hati, qasad dalam hati, aku nak semayang. Semayang apa? Semayang zuhur. Maka orang ni dia nak semayang zuhur lah. Kemudian dia syak. Syak ni apa? Sama berat pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama tak apalah, takbir Allah, maka di situ dia letakkan niat dia sahaja, aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Niat lagi tu niat. Kemudiannya maka baca Fatihah, baca surah, sudah rukuk, iktidal, sujud. Duduk antara dua sujud yang kedua, bangun berdiri rakaat kedua. Ni. Bila rakaat kedua, dia syak. Dia tadi niat zuhur ke atau asar? Dia niat pun dia ada keliru juga. Mungkin dalam masalah ni, ni baiknya, iaitu dia dua semayang. Dua semayang dia luput. Bermakna kata, contoh kata dia ni zuhur tadi tak maya, maka dia nak semayang lah zuhur ni atas wajah qadha. Kalau dah masuk waktu asar. Kalau tak masuk waktu asar lagi, dia ni nak semayang. Orang ni nak semayang ni atas wajah apa? Kalau masuk waktu asar, dia nak semayang asar lah dah. Lepas tu qadha zuhur. Maka dua ni tadi, semayang ni tadi, adalah dalam diri dia nak semayang. Kemudiannya dia pun takbir semayang ni. Aku ni semayang zuhur dulu ke semayang asar ni? Niat dia. Dia syak sini. Syak dia pula hilang syaknya pada rakaat ketiga. Rakaat kedua saat ni. Lah. Aku dah niat zuhur ke asar. Tapi dalam dia duk syak ni, dia duk baca juga Fatihah, baca surah. Syak aku niat apa? Rukuk, sujud, ataupun dia bersama dengan tok imam. Dia duduk belakang, belakang tok imam. Maka tok imam rukuk dah, dia kena rukuk lah. Waktu dia duduk, hati dia duduk lolak lagi. Dia syak sampai kepada rakaat ketiga. Dah makna kata, masuk pada rakaat ketiga dah. Adakah sah semayangnya atau tiada? Kalau fiqh baik. Kalau kita duduk ngaji dah, kalau dalam masalah syak ni tak dikira. Kena ambil yang paling kurang. Kalau kurang di sini zuhur dengan asar,
kena zuhur dah lah. Ambil yang paling kurang. Pas lagu mana dalam masalah ni? Maka dia jawab dengan bahawasanya yang diiktibarkan, yang digantungkan adalah hukum dengan barang yang ada niat atasnya pada muktabar. Aku ni niat zuhur ke asar saat ni siap, tak ingat. Pada awal-awal. Sebab semaya ni dia kena awal tu kena gantung niat, bukan di pertengahan semaya. Kalau di pertengahan semaya ni sembahyang sunat dia boleh. Lagu mana? Kita sembahyang ni tadi kita nak sembahyang, contoh kata sembahyang sunat. Saja aku sembahyang sunat. Sunat apa tahajud contoh kata dia. Tahajud sembahyang tengah malam 2 rakaat kerana Allah Taala lepas pada duduk nak tayat akhir dah. Aku nak buat 4 lalu. Boleh. Dalam masalah sembahyang sunat boleh. Tambah jadi 4 lalu. Bangun lalu dah. Tak kena takbir dah. Duduk dalam qiyam baca Fatihah lalu dah. Boleh. Itu dalam masalah sembahyang sunat kita nak kapur, nambah dalam segi rakaat 2 jadi 4, tak ada masalah. Itu dalam pertengahan, tapi dalam sahkan semaya tu pada awal lagi. Zuhur ke asar, sebab dalam niat ni dia ada qasad, takrud, takyin. Takyin ni apa? Zuhur ke asar, fardu ke sunat. Situ kita kena nakkan letak di situ di niat kita. Maka di sini berlakunya orang ni sampai kepada pertengahan dah dia duk syok lagi. Maka bergantung pada niat awal dia tadi. Iaitu dia kata apa? Dia sembahyang zuhur ni tadi. Maka gantung situ lah. Situ dah. Diiktibarkan. Dan zon ia pada pertengahan dalam tengah-tengah rakaat ketiga saat ni. Maka dia kata asar apa? Asar. Ada datang niat kata asar tu, dia sebenarnya tak jadi mudarat. Tak ada jadi mudarat apabila datang yakin lek belakang pula. Kalau yakin lek belakang datang, tak ada apa. Zuhur ke asar aku niat saat ni. Zuhur ke asar. Lepas tu ada datang niat tak di belakang. Kalau tak ada datang niat, mana zuhur. Kena jadi zuhur. Tak ada asar ke zuhur. Asar. Datang niat asar, jadi asar. Gantung pada belakang tu atau yakin di belakang. Kalau tak ada, gantung di depan tu. Yang tu yang kurang tu tadi. Habis, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada masalah tanya. Jika kedatangan syak pada niat mengikut imam, kemudian daripada salam, selepas pada salam, adakah memberi bekas atau tiada seperti syak seorang akan 2 orang. Kemudian daripada salamnya, adakah ia imam atau makmum? Kita masuk sejid, nampak 2 orang ni semaya. Dekat-dekat dia semaya 2 orang ni. Biasa jadi dah. Orang nak mari, nampak orang semaya belakang ni nambah. Orang semaya nambah lah. Orang lain bisa lebih dah. Dia semaya nambah. Lepas tu ada orang belakang dia pula. Duk nambah juga. Tapi duk belakang tikah sikit. Kedudukan dia belakang sikit. Bila belakang sikit, ni tak imam ke, ni makmum ke, mana ni? Apa dia nak turut belakang ni? Dia nak jadi makmum belakang ni pula. Dan jika syak pada pertengahan semayang pada niat mengikut imam, adakah memberi bekas pada sah semayangnya atau tiada? Melainkan kemudian daripada mengikut akan dia baginya. Jadi macam itu. Kalaulah masalah orang ni, 2 orang tadi nampak semayang, 2 orang. Maka kita tengoklah kedudukan dia. Kalaulah orang ni duduk depan, orang ni duduk belakang, pahallah kata orang duduk belakang ni makmum. Kita kena ikut orang yang duduk depan tu. Maka cara semayang kalau kita nampak orang baik tu, kita kena duduk mana Kalau ada 3 orang, seorang tu imam, 2 orang makmum, seorang makmum. Makmum ni tadi, dia kalaulah kena kedudukan dia lagu mana? Imam, makmum. Maka imam, makmum ni kena duduk sebelah kanan. Sebelah kanan dulu. Macam ni imam kena duduk sebelah kanan dulu. Datang orang yang kedua, dia kena duduk mana? Duduk belakang untuk imam. Dia kena duduk belakang untuk imam. Belakang untuk imam. Kalaulah makna kata imam dengan makmum ni tadi, dia terlalu rapat, maka orang yang belakang nak turut yang ketiga ni tadi, orang yang kedua jadi makmum nak turut, dia kena heret ataupun cuik. Orang yang dari makmum pertama cuik bahu kanan, cuik. Maka orang ni dia kena ngaji juga.
dia kena tahu kata cuit ni bermakna apa. Makna undur belakang lagi lah. Mudah dekat sangat dengan Tok Imam ni. Belakang lagi dah sikit. Belakang dia undur cakap. 1, 2. Jangan berturut-turut. Kalau berturut-turut 3 kali, batal semayang dia. Cakap turun 2. Maka orang ni masuk di belakang. Belakang Tok Imam. Lepas tu kalau orang ni mari yang orang ketiga, dia kena duduk sebelah kiri pula. Jadi 3 orang belakang, Tok Imam belakang. Mari yang keempat, duduk sebelah kanan pula. Adapun dalam masalah Tok Imam, dalam masjid yang besar, maka kita ni saf pertama penuh dah. Maka kita kena duduk mana? Duduk dek kanan. Ingat tu, duduk dek kanan. Kanan mana? Ada orang duduk belakang dinding tu. Duduk sampai dinding tu, ujung suk tu dinding. Ada dah. Saf pertama penuh dah. Lepas kita mari, duduk tepi tu. Sebenarnya duduk belakang Tok Imam sebelah kanan. Tok Imam depan, belakang Tok Imam sebelah kanan. Duduk saf yang kedua situ lah. Ni dak duduk tepi tu. Ada setengah-setengah orang yang kurang pengajian dia duduk situ. Lepas tu kokoh mari makna saf orang yang kedua kena duduk belah kiri. Pada duduk kiri, belah ni seorang pula dah. Yang ketiga mari kat nu pula dah. Yang keempat mari kat nu. Kok mana? Sebab itu kena faham. Duduk belakang Tok Imam sebelah kanan. Lepas tu belah kiri. Belah kanan, kiri, kanan. Lepas tu kalau ada orang ni dia tak faham, nak kanan belakang, pasal Nabi SAW beritahu orang semayang sebelah kanan ni pahala dia banyak. Kanan belakang, kiri kosong. Maka orang ni datang nak duduk kanan juga kan, maka kena timbang. Faham kata sebelah kanan banyak dah, dia kena duduk belah kiri lah. Walaupun pahala kanan tu banyak, kerana sebab orang ni nak memenuhkan saf yang kiri pula, dia ni Tuhan balik ganda pula pahala. Itu orang panggil kecerdikan dalam ilmu fiqh, kena faham situ. Jadi dalam masalah ni, orang ni, lagu mana? Kalaulah Tok Imam semayang, dia mari atas wajah syak. Selepas pada salam, adakah dia ni, jika syak ia pada pertengahan semayang pada niat mengikut imam, adakah memberi bekas pada sah semayangnya? Dia ni tak niat Tok Imam, tak niat jadi makmum. Orang yang tak niat jadi makmum, rosak dak semaya dia. Dia tak serupa dengan Tok Imam. Tok Imam ni mari usalli fardal isya'i arba rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku tak niat jadi Tok Imam. Tak apa. Tok Imam dia tak niat jadi Tok Imam, tak apa, sebab dia duduk depan dah. Makna kata dia jadi Tok Imam dah lah. Adapun makmum, kalaulah semaya dia tak niat jadi makmum, maka dia sembahyang sorang sebenarnya. Jadi dalam masalah ni dia tanya, kawan ni niat jadi makmum gedok dia ada syok situ. Mana ya lagi lah. Melainkan kemudian daripada mengikut akan dia, lepas dia turut 1 rakaat, macam dah lah dia ni jadi makmum dah lah. Dan jikalau sedikit yang diikutnya atau tiada, sikit je sebentar je dia turut Tok Imam, jadi dah dulu niat orang panggil jadi Tok Imam, jadi makmum, atau tak jadi lagi tu. Tak dapat tiada daripada meniatnya yang panjang kemudian daripada yang dikerjakan tu. Jadi kata berniat sokmo lah, aku ni kena jadi makmum, kena ada niat sokmo. Adakah dia kena buat tu ataupun memada dengan dia ni tak ada awal pada niat, dia tak ada kapuh niat dia ikut makmum, tapi dalam semayang ni dia kata aku nak jadi makmum. Sekadar tu saja lintas dalam hati dia, jadi dah. Bermakna kata dia ikut imam, jadi makmum. Ataupun dia kena niat somo sampai pada salat. Kenapa? Dia buat kesalahan sebab dia tak boleh depan tu tadi, pada takbir tadi. Lepas tu adakah kena buat lagu tu? Masalah ni adakah memberi mudarat atau tiada mudarat? Maka dia jawab pada masalah yang pertama, tiada memberi bekas syak dia, kerana dia ni syak. Adakah dia niat jadi makmum ataupun tidak? Kalaulah dia ni semayang apa? Semayang fardu, semayang 5 waktu ni tak ada masalah. Kalaulah dia ni duduk dalam semayang tapi dia turut lagi dalam perbuatan bersama dengan Tok Imam, jadi dah. Bersalah dengan semayang Jumaat. Jumaat dia kena ada 40 orang dalam mazhab Syafi'i kita.
mazhab yang lain, ada yang kata 4 orang pun tak apa, 2 orang pun tak apa. Tu yang jadi setengah-setengah tempat. Tak cukup 40 orang, apa buat atas mazhab lain? Tak apa, sah. Tahu tak apalah. Tak tahu buat tak sah. Tapi bila kita berlandaskan kata kita Imam Syafi'i, maka tak boleh tidak kena 40 orang. 40 orang yang betul Fatihahnya. Tu yang setengah-setengah tepat. Tok Imam kata, insya-Allah minggu depan hari Jumaat mari awal kita nak tengah makmum baca Fatihah supaya kita punya Jumaat jadi sah 40 orang sekurang-kurangnya. Tak bagi. Masa takut kita baca tak kena, Tok Imam tahu kata kita baca tak kena. Padahal orang nak tahu nak membetulkan lagi. Pengajian ni dah kita duk lari semua. Kemudian yang kata bila kata dalam sembahyang Jumaat tak boleh tidak kena niat jadi makmum. Maka pada masalah yang kedua, jika ia tambahkan perbuatan atas perbuatan imam, lajak dulu. Yang ni dia ke depan. Tok Imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Tu bermakna apa? Dia mendahului Tok Imam. Atau ia duduk menanti pada panjang memberi pada panjang. Ada kata dia terlajak sampai kepada dia tunggu Tok Imam. Tok Imam tak ada buat lagi, dia buat dah. Supaya kita ngaji hal lepas dah. Ada orang terdahulu daripada Tok Imam, terlajak daripada Tok Imam. Kadang-kadang dia jauh daripada Tok Imam, 2-3 sah dari belakang. Tok Imam takbir, dia gambar kata Tok Imam takbir atas wajah apa? Atas wajah rokok dan sebagainya. Padahal Tok Imam baca doa kunut, baca doa nazilah, dan sebagainya. Perbuatan Tok Imam kita tak nampak, maka kita telah terdahulu dengan Tok Imam. Jadi bila kata gitu, panjang masa dia buat tu tadi, dia duduk nanti-nanti Tok Imam. Mana kata dia dah mendahului Tok Imam. Dia kata memberi mudarat, maka batallah semayangnya. Dan jika tiada menanti panjang, tiada mengapa. Mana kata walaupun dia tu terlajak lebih awal daripada Tok Imam dalam perbuatan, maka singkat masa tak apa, dimaafkan lagi. Kalau panjang tak boleh. Sebab apa? Sebab awal tadi dia tak ada berniat makmum. Jadi orang nak niat makmum ni, dia kena apa dia kena tunggu Tok Imam buat satu-satu perbuatan intikalat dalam perbuatan semayang dia, tunggu dulu. Baru dah buat. Dalam semayang kita ramai-ramai ni ada juga nampak seorang dua orang. Tok Imam tak bangun lagi, bangun dah. Tok Imam tak sujud lagi, sujud dah. Kalau dia kurang tak apalah. Dia orang sempurna, kita kena tegur. Tak boleh. Salah tu. Setengah-setengahnya pula Tok Imam rokok. Dia mari lewat dah. Tak ada nak rokok lagi. Takbir Allahu Akbar. Dia baca Fatihah dia situ. Tu kan apa buat tu? Tok Imam tu nanti lama dah. Tok Imam pun Sami Allah. Dia nanti dia ni supaya dapat rokok atik. Dia nanti lama dah. Tak ada agak nak nanti. Sami Allah. Dia pun baru nak rokok. Lepas tu dia dapat dah seberakaat dia tak dapat. Lepas tu lagu mana? Orang beri salah, dia beri salah atik. Pasal nak semayang dia tak sah, pasal dia semayang 3, semayang 2 je. Kalau semayang 4 dia baru semayang 3 je. Dia tak bersama dengan Tok Imam satu rakaat tu. Dikira dalam rakaat dapat bersama dengan Tok Imam sekurang-kurangnya ketika rokok. Tinggalkan kita punya Fatihah tu rokok bersama Tok Imam. Itu kelebihan kita semayang Jumaat. Ni dah kita baca juga Fatihah kita. Tok Imam tidak, kita pun baru nak rokok. Gaduh-gaduh rokok. Tok Imam wisalah, kita wisalah kata. Pas semayang dah tu. Tak semayang dah orang panggil semayang tak sah. Lepas tu rasa kena pasal tak ngaji. Gitu. Kemudian katanya su'ilah Allahu apa lebih dah Allah alam. Dah pun nak tanya. Tanya mas. Tanya kamu. Peseng ni boh. Imam rumahnya situ. Mari sore jadi makmum sini. Jauh lah. Mari sore mari ngumpul sini kamu kau ni. Nombor 2 jadi imam pula. Kamu suku-suku nombor ini. Aduh.
Jadi sini deh masalah yang berlaku ni. Masalah yang berlaku ni mana kata orang terimam ada dah. Makmum pun ada dah. Orang nombor 3 ni mari nampak kata orang yang kedua yang jadi makmum ni lah jadi terimam. Dia gitu ke. Jadi di sini nakkan ilmu yang duk di mana? Yang kena ada ilmu orang duk mana? Orang yang jadi makmum ni. Bila orang ni jadi makmum, maka dia kena buat lagu mana? Diri dia tu kena buat lagu mana? Kalaulah tok imam ada dah. Dia ni jadi makmum yang pertama. Orang ni dia mari turut jadi tok imam, jadi makmum yang kedua sebenarnya. Tapi dia duduk jadikan tok imam dia makmum yang pertama ni pula. Dia turut belakang. Lagu mana masalahnya? Iaitu orang yang kedua ni tadi, kalau dia dekat, heret dia mari duduk sekali dengan dia sah. Kalau jauh, orang yang kedua ni kena turun. Turun bawah. Biar orang ni faham kata, oh yang tu imam. Dia turun mari. Barulah makna kata yang kedua ni tadi turun mari, fahamlah yang ni faham. Oh yang ni tu imam. Dia ni bukan tu imam. Kalau dia dekat-dekat, heret mari naik. Heret mari naik. Kalau sehinggakan kalau masalah heret mari naik ni dibenarkan dalam syarak. Kalau tok imam saat ni duduk depan, orang ni pergi duduk sebelah kiri. Dia tak duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri. Maka tok imam ni kalau nampak dekat ni dekat. Orang panggil boleh jamak, ni boleh jamak ataupun boleh arah, dia duduk patutnya duduk belah kanan. Dia duduk belah kiri. Maka tok imam ni kena heret dia. Ikut tu. Ikut tu. Kena buat lagu tu. Untuk sempurnakan syariat kita. Kalau tak lagu tu, tok imam ni kena jaga. Kau pergi belah lek tu supaya dia jadi sebelah kanan. Dituntut dalam agama sampai antara tu lah. Tadi masalah yang saat ni tu, orang yang kedua yang pertama jadi makmum ni dia kena turun. Ataupun dia kena heret, orang yang ketiga naik atas. Lepas tu lepas baik tu boleh tak? Lepas baik tu tak boleh lah. Lepas baik tu tak boleh. Bila mana tak boleh? Sebab dari dua tu imam. Dua tok imam. Ni tok imam pertama, ni tok imam kedua. Melainkan kalaulah wajah rupanya iaitu tok imam pertama dengan makmum yang pertama tadi jauh. Contoh kata dia sembahyang sini, tapi tok imam orang semua salah habis dah sembahyang dah. Ni makmum yang kedua duduk sini. Makmum kedua duduk sini. Dia ni habis dengan duduk sembahyang lagi dah. Dengan duduk sembahyang, ni pun duduk turut lagi. Tapi makmum mari pertama yang ke belakang tu mari duduk sembahyang jauh. Dia turut, orang yang ni jadi imam dia. Tak ada apa masalah. Kerana jarak yang jauh dimaafkan. Dalam agama dimaafkan. Tapi kalau dekat, maka dituntut untuk arah. Sebab itu dalam agama, kalau kita sembahyang sunat saja pun, kita tengah duduk sembahyang ataupun kita jadi makmum demo, kita kena ulur tangan. Janganlah banyak-banyak itu batal mayat. Mana kata arah. Naik atas kau. Sebelah sini naik atas. Habis pahal lah orang naik tu. Dia mari tu kita dia timing dah. Dia kena duduk belakang kanan kita. Itu. Kau mana kita tengok kita jadi makmum yang belakang tu dah. Mana suruh naik. Pahal lah kata orang tu. Tak pahal juga. Tak ada agak dah lah. Tak ada agak, tak pahal tu. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala